Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan majlis, marilah kita sama-sama melafazkan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnia dapat kita bersama-sama berkumpul dalam dewan pada hari ini. Untuk makluman para hadirin hadirat sekalian, ceramah agama kali kedua pada tahun ini dianjurkan oleh Biro Agama Kelab Kebajikan Sukan Parlimen Malaysia atau KESPA. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada para muslimin muslimat sekalian kerana berkumpulnya kita di sini adalah bagi mendengar ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Samsul, seorang penceramah atau pendakwah yang tidak asing lagi bagi kita. Izinkan saya membacakan serba sedikit biodata diri penceramah. Nama penuh beliau ialah Syamsul Amri Haji Ismail alias Syamsul Debat. Tarikh lahir 3 Ogos, tahun dirahsiakan. Tempat lahir Kampung Air Dedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Pendidikan Sekolah Tuan Paroy, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said, Diploma in Public Admin UiTM, Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang UiTM, berpengalaman di dalam Sales Executive di British Brickfield Sdn Bhd, guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mewah Seremban Negeri Sembilan, guru di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Pehua Seremban Negeri Sembilan, pegawai pendakwah di Majlis Permainan Seremban dari tahun 2004 hingga 2007, pengarah undang-undang atau penasihat undang-undang di Majlis Perbandaran Nilai Negeri Sembilan. Terusnya personality TV Al-Hijrah, rancangan Samsul Debat, rancangan Sejuta Rahsia, rancangan Duo Syamsul, rancangan Jom Simpang Tabung Pendidikan PTPTN, rancangan E-Counter Netizen, itu di TV Hijrah. Terusnya di TV Astro, rancangan Lawak Tak Lara, Astro Warna, rancangan Tazkirah Malam Jumaat, Astro Oasis. Seterusnya personality radio di Sinar, rancangan Nak Bahagia, Utama Keluarga bersama Abby Fana, dan ahli panel Forum Perdana RTM. Ini saya menjemput yang berapa ustaz untuk menyampaikan ceramah dengan tajuk Membina Keluarga Sunnah di Bulan Ramadan. Dipersilakan ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum puasa lagi kan? Bagi salam nak menyaut kan? Golak main kuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dengan suasana yang sangat ceria lah nampaknya. Walaupun ada beberapa orang yang kecewa kerana tak dapat ambil gambar awal. Tapi saya bimbang. Saya bimbang ada yang balik. Tak balik dah, duduk depan dia kata. Tapi tak apa, kan, kita ceramah dulu ya. Sabar insya-Allah kan. Saya ni okey je, tak salah. Gambar tagak RM10. Merabah Helmi. Tak ada lah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pegawai tu, khususnya orang Kuwait Jawatan Kuasa Penganjur. Saya takut jam, saya memang jenis datang awal. Saya datang awal, saya sampai, saya lepas subuh ni dah gerak kan. Kita tak boleh jangka Sungai Besi ni kan. Sekali 7.30 dah sampai sini. Apa hal lah Sungai Besi ni tak jam lah hari ni kan?
Saya bajet-bajet, kalau tidak saya memang sebelum subuh. Biasanya kalau ceramah aku 9 pagi, kalau dekat belah apa, di belah KL ni, saya biasa akan subuh kat Tol Sungai Besi. Dan saya tak suka datang lambat. Jadi tadi saya pergilah breakfast kat Bukit Aman dulu. Kan, ada bukan dalam kat mana, kat luar tu. Kan, kat luar tu yang dekat, ada medan selera kat luar tu. Lepas tu pukul 9 dia datang kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur sebab ni kali pertama saya datang parlimen. Selepas saya sumpah tu, ayat kan. Cerita tak mengalah kan. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ini adalah satu, sekarang ni banyak betul kesedaran kan, kesadaran di kalangan masyarakat. Sebab tak macam dulu. Dulu kalau orang berlumba-lumba, orang kalau berlumba-lumba lah kan, kalau berlumba-lumba apa? Berlumba-lumba buat ceramah Ramadan ni, dah masuk Ramadan baru buat. Dulu. Tapi sekarang alhamdulillah, semua orang prepare awal. Saya selalu bawa contoh ni kan, bawa contoh lah kan. Kalau kita tengok orang pergi ke apa? Pergi nak servis kereta kan. Kebanyakannya kereta kereta kontinental lah. Kereta luar kan. Sekarang ni kereta Malaysia pun dia dah tanya dah dekat pusat servis tu. Nak flush dulu tak dia tu? Dia kata nak flush dulu tak? Orang perempuan dia berkarut muka. Sebab dia peduli apa dah servis tu kan. Orang lelaki lah dia tahu. Mesti dia akan tanya nak flush dulu tak? Flush minyak tu keluar, cuci dulu enjin dia tu. Kemudian baru masuk minyak baru. Macam tu. Dan lepas tu saya ingat 27 Rejab kan, peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Kalau kita tengok macam mana Nabi yang dalam keadaan kesedihan kan, kehilangan insan yang paling dia sayang, tapi dia digembirakan dengan jemputan dan undangan daripada Allah Ta'ala untuk datang bertemu dengan Allah. Nabi-Nabi dan Rasul lain tak merasa tu, dapat macam Nabi Musa dapat bercakap kan, yang sama datang. Saya baru mula sikit je bu. Kalau nak saya ulang balik, saya ulang balik. Tak payahlah ya, sambung ya. Kan? Jadi macam peristiwa 27 Rejab tu, kan, kalau kita tengok, Nabi ketika diundang tu, menaiki buruk. Kan? Semua orang tahu lah tu. Tapi saya tak nak ulang Isra' Mi'raj tu. Panjang, memang seronok cerita perjalanan Isra' Mi'raj tu. Tapi maknanya kita memang, maknanya kena panggil lagi lah saya ceramah maknanya. Untuk tajuk lain pula lah macam tu kan. Jadi 27 Rejab tu, sebelum Nabi memulakan perjalanan, apa yang berlaku? Yang berlaku pembedahan dada Nabi sekali lagi. Dibolah dada Nabi, dicuci hati Nabi itu dekat satu bahagian yang namanya alaqah, kat mana tempat itulah tempat syaitan dan iblis membisikkan was-was, membisikkan keraguan, membisik benda yang tak elok. Kemudian lepas dicuci, dituang pula dengan ilmu, iman dan hikmah. Itu sebab hati Nabi ni dia tak ada was-was dah. Kalau boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Macam tu je. Nah, macam kita ni, nak pergi tak ceramah tu? Rugi pula kan? Kena tangan awal duduk depan. Nanti boleh ambil gambar dulu. Contoh, tapi tak rapat. Tapi tak rapat. Itu contoh lah kan. Jadi makna kata yang galak kuat tu tadi dia minta ambil gambar, dia tak dapat. Saya maklum kan. Jadi makna kata nak bagi tahu apa? Dalam ibadah puasa ni sendiri, ibadah puasa ni, special ibadah puasa ni, dikatakan ada orang siapa kan, kalau kita baca dekat hadis tu dan juga hadis kursi, puasa ni bezanya kalau ibadah-ibadah lain, kebajikan, kebaikan yang kita buat, Allah akan berikan ganjaran pahala berlipat kali ganda sehingga 700 lipat kali ganda. Kemudian disambung dengan diskusi itu, tetapi berlainan pula dengan puasa. Allah Ta'ala beritahu puasa tu aku sendiri yang akan bagi. Mana Allah ni nak ngadap kita ni. Allah tak bagi kat malaikat, bagi aku, bagi poin kat dia orang buat puasa ni. Jadi sekarang dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa ni, kita memang ada Allah betul. Itu sebab beza kalau kita beribadah bulan puasa. Kadang-kadang nak menjawab soalan kenapa bulan puasa macam senang pula nak semayang, senang nak buat ibadah, senang rajin nak sedekah. Orang nak sedekah tu, aku pun nak join lah. Gitu kan? Jadi salah satunya tu sebabnya.
Malahan aku sendiri memberikannya. Kalau Allah bagi ganjaran, maka lagi hebat daripada 700 kali ganda tu. Bukan kaleng-kaleng kan. Yang 700 kali ganda tu pun dah banyak, bayangkan Allah bagi berapa. Jadi makna kata nak bagi persamaannya dengan ibadah, apa kata, bersamaan dengan perjalanan Nabi Isra' Mi'raj tu adalah sama jugalah. Maka kita perlu bersedia dengan yang pertamanya mencuci hati. Sebelum nak cerita kita nak membina keluarga sunnah, kan, keluarga sunnah, hati kena cuci dulu. Berapa ramai yang dah duduk dengan ahli keluarga dia sebelum start Ramadan ni? Ni duduk. Ni abah nak cerita sikit. Tak lama lagi nak Ramadan. Ni. Yang macam mana yang? Macam mana? Bekalan kurma semua dah. Macam mana kita kena plan, dah set kan dah hari apa yang kita akan sembahyang jemaah kat rumah. Hari apa yang kita akan tarawih di rumah. Kita letak paling kurang nak empat kali paling kurang. Okey bang? Catat minit. Kan? Yang anak Along macam mana? Apa Along nak? Ada apa-apa minta? Itulah kalau boleh Along tak nak lah. Asyik-asyik lauk. Asyik-asyik lauk tu je. Oh, dia kata kan. Kita puasa tau. Bukan makan tau. Puasa. Kita. Jadi, perbincangan tu persediaan. Jadi, kita yang paling mustahak nak kata, sebelum sampai Ramadan, kita kena cuci hati kita dulu Macam mana cara cuci hati? Itu sebabnya. Kita selalu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dan sekarang ni, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkatilah kami dalam Sya'ban. Dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sebab belum tentu sampai lagi. Kan? Ada orang ni tanya, hello, kan? Tiba-tiba malam kan dah tak bangun. Dah meninggal seorang. Mulalah kau keluar teori tu. Patutlah semalam dia senyap je sedang camah tu kan. Teori kan. Kau perasan tak dia gelap kuat betul semalam. Bunyi nak mati rupanya. Dan orang kita ni dia gemar keluar teori-teori macam tu. Konon macam firasat dia yang paling tepat sekali kan. Tak ada mana dia. Jangan percaya cakap orang tu. Macam orang tua-tua dulu dengar bunyi cengkuik tu kan. Bunyi burung tu. Siapa nak meninggal lah ini. Jangan bawa amalan-amalan macam tu. Jangan ambil gambar bertiga tengah mati. Jangan ada mana tu. Terantuk kepala, antuk balik semula kan. Jangan takut nanti mak meninggal dia tu. Kali kedua lagi kuek, langsung dua mati. Masa sekolah rendah, ingat tak? Antuk kepala. Ingat tak? Dulu kan. Boleh kita ikut amalan tu kan. Lepas tu jangan macam-macam lah. Jangan lalu buah hampaian. Macam-macam ayat kan. Jadi dalam hal ni, sebenarnya kita kena memperbetulkan cuci diri kita dulu. Jadi cara ni macam mana? Sama juga macam, kan kadang, kenapa Ustaz kan bila saya buat solat sunat hajat kan, macam susah sangat nak makbul. Itu satu. Yang kedua, bila saya buat solat sunat istikharah kan, saya tak nampak lah. Saya tak rasa. Dia buat solat sunat istikharah seminggu dah. Sebab nak tunjukkan dia patut datang tak camah hari ni. Contohlah kan, dia patut kahwin tak dengan lelaki tu. Adakah dia patut terima tak offer kerja yang satu ni. Tinggalkan kerja dekat parlimen ni. Pergi kerja tempat lain. Contohlah. Jadi makna kata, istikharah ni satu benda ramai yang terlupa, kena flash dulu. Sebelum nak minta sesuatu, kan, diri kita kena bersih dulu. Bayangkan contoh tiba-tiba kan, salah seorang dipanggil untuk menghadap dengan Tuan Agong pergi istana. Agak-agak kan, huru-hara tak huru-hara. Tiba-tiba dapat surat. Tuan Agong nak jumpa kau, aku tak tahu pasal. Kau ni main-main. Surat. Ya Allah, wah besar, mana aku tahu? Orang tak tahu. Tak ada siapa tahu dah. Contohlah kan. Dia panggil menghadap. Adalah protokol dia punya step dia pun semua macam-macam lah. Tapi kita silap-silap baju pun habis kita gungkai. Habis keluar dalam hari tu. Kan macam lelaki dia okey je. Dia pakai sarung pun ada lah kan. Yang paling bersih. Tapi perempuan jangan. Silap-silap beli baru. Kan dah beli salah pula. Kuning boleh. Mana beli sambungan gajah. Tukar balik. Contohlah kan. Jadi makna kata, kenapa jadi macam tu? Nak bersedia. Sebelum minta sesuatu pun kena ready. Kata kerja, kena ready apa-apa. Macam tu juga kalau kita bertemu dengan Allah, minta sesuatu dengan Allah, kenalah biar diri kita ni bersih dulu, elok nak minta dengan Allah. Macam itulah dia. Jadi bila sampai pada bulan Ramadan, ini adalah bulan orang berlumba-lumba beramal. Kenapa? Salah satu sebabnya tu juga soalan orang tanya. Kenapa Ustaz bila pergi Mekah, pergi Madinah kan, kita semua rajin.
beribadah. Siapa dah pergi umrah? Angkat tangan. Dah pergi umrah haji, angkat tangan. Baru 2 orang. Tak, betul. Angkat je tangan. Angkat tangan. Siapa yang dah pergi umrah haji? Angkat tangan. Okey, alhamdulillah ramai yang dah pergi. Tak, bukan apa. Nak bagi tahu, tanyalah orang yang dah pergi. Macam mana bersyukurnya dia dapat pergi, bila tahu bila PKP orang ramai dah tak boleh pergi. Dekat situ nak membuktikan apa? PKP ni nak membuktikan apa? Nak membuktikan betul lah apa yang selama yang diwar-warkan, yang diceritakan, tak kisahlah siapa-siapa guru-guru yang bercerita. Bukan sebab duit orang nak pergi Makkah Madinah ni. Bila Allah Ta'ala izin, dapatlah pergi. Ada orang tu tak ada duit. Macam kawan mak saya dulu kat kampung. Rupa-rupanya mak saya yang geng-geng mengaji, dia yang berjanji marhaban dia. Kumpul duit setiap bulan, RM50 sebulan. Kumpul ahli-ahli dia, 50, 100, 51 terpulang. Kumpul-kumpul sampai bulan 10, pilih siapa yang paling rajin pergi jemaah kat surau, aktiviti keagamaan, tapi tak mampu nak pergi Mekah Madinah, sponsor pakai duit tu, hantar dia orang pergi umrah, pergi Mekah Madinah ni. Dia tak sangka pun, dia orang susah. Bela anak orang jadi pengasuh. Lepas tu jaga suami yang tak sihat. Jadi dia tak pernah mimpi, tak pernah naik kapal terbang. Umat tak pernah naik. Bila tak pernah naik dan kali pertama naik kapal terbang, tu pergi Makkah Madinah. Cuba fikir. Dan masa tu dia mula, dia cakap dengan mak saya. Takut, dia kata. Bukan apa, saya jaga budak ni. Nanti bila saya pergi sana, saya sebulan tak ada hasil, dia kata. Bayangkan. Pergi 13 hari, 14 hari. Risau tak ada hasil sebulan. Mak saya cakap, jangan risau, rezeki Allah bagi. Ada rezeki tu, pergi je. Nak pergi tak, ni orang sponsor ni. Bukan selalu dapat peluang ni. Yelah, dia pergi. Lepas tu mak saya cakap dengan saya. Tapi siapa nak bawa dia? Takkan dia seorang je. Faham tak maksudnya? Maksudnya mak saya pun nak pergi. Faham macam tu. Jadi, yelah mak, pergilah mak. Belilah tiket mak sekali kan. Belilah tiket mak pergi. Sampai dekat sana, dekat Mekah Madinah, sampai saya ingat di Hotel Movenpick. Bayangkan, kali pertama pergi dapat Hotel Movenpick. Makan apa? Bukan tune hotel. Kan? Betul. Udah apik hotel macam tu kan. Mewah macam tu, contoh. Lepas tu, masa tu, adalah hamba Allah yang terdengar cerita ni, yang dia pergi dengan sponsor macam tu. Ada pula satu hamba Allah, orang kaya ni, jalan pula tabung dengan sesama dia orang untuk bagi sumbangan dekat dia. Dia bawa balik tak kurang RM7,000. Dia kata, betul tak rezeki Allah bagi? Itu ada. Itu saya cakap. Kan? Jadi, orang yang nak pergi Makkah, pergi Madinah, dia tanya soalan tu. Senang betul. Lepas tu nak mengaji, lepas semayang kan. Lepas kita bangun, siapa nak pergi masjid, tanya. Lepas bagi salam, tu bangun. Allah. Kadang-kadang nak terlupa, tak apa semayang. Janji semayang. Betul. Kadang-kadang kita kat Makkah, janji aku semayang. Mesti semayang ni. Allah, berugi tak semayang. Lepas semayang, bagi salam, bangun semayang lagi. Semayang sunat, tahajud dah buat, hajat buat, taubat buat. Apa lagi? Macam-macam solat sunat buat. Sampai kan tak apa, janji semayang. Allahu Akbar. Supaya aku semayang sunat, ya Allah, kalau taklah apa-apa niat sekalipun, ya Allah. Macam tu lah. Betul. Ini realiti. Kenapa jadi macam tu? Lepas tu nampak orang nak bagi ya. Nak tolong sedekah. Dengan mutawif dia bagi, bukan bagi duit. Kain ihram semua bagi. Betul. Kain ihram sebab kita tak tahu kan kat rumah, tak ada tempat semua sedekah. Bagi. Kalau tak pun bagi orang yang nak. Ada kadang-kadang orang tu beli kain ihram sampai sebanyak-banyak lah. Kan kain ihram sampai banyak ada kat rumah. Ada tu dah beli tu, beli lagi. Lepas tu ada yang tak berpakai pula kat sana. Bagi kat orang. Contoh kan. Sebab apa senang sangat? Bagi walaupun yang kita punya. Bagi duit kadang sampai habis duit Arab tu bagi. Duit rial bagi. Nak selesaikan. Kan selain pada melontar lah kan. Melontar kat kedai tu. Kan. Tapi maknanya sanggup sebab apa? Sebab kebanyakan kita bila pergi ke sana, memang kita tak bawa jawatan kita. Ada kadang orang tak panggil. Cik, tepi sikit. Tu Datuk Seri tu. Ada orang tu dia tak tahu. Nampak macam kawan Malaysia. Tepi sikit, cik. Pakcik dia panggil aku tu kan. Tapi tak ada siapa kecil hati tu. Sebab kita sama. Kain ihram tu mana ada. Dia punya kain loto Gucci. Mana ada? Tak ada. Dia punya kain kan. Kain ihram dia ada. Gucci, Vinci ke tak ada. Dengan Bonia ke.
Mau tu kasutnya Bonia kau tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada. Kan, tak ada jenama-jenama sama. Ada orang tu pakai kain cadar yang pun orang tak ada orang beli. Betul? Betul tak kan? Makna nak bagi tahu apa sama. Kan? Tak ada. Masa PKP tu pun sama. Masa PKP tu kan, bila kali PKP kali pertama. Kan? Pertama suruh debat, tak suruh debat, beratur. Beratur. Nak masuk pasar raya, kan ingat kau handal kan? Beratur belakang. Apa dia peduli kan? Nak masuk dalam barang dah habis. Kan? Semua dia disapu kat orang tu nak kiamat, betul dah apa barang pun tak ada. Kan? Iya, sekarang PKP dah tak heran kan? Tak heran. Ramai tak heran. Saya tanya member saya kat Melbourne tu. Melbourne tau bukan Melaka. Melbourne. Saya tanya member Melbourne, Kak, macam mana? Kebetulan Kak Lina tu dia buat program, dia Singaporean, dia buat program dekat di sana lah. Melbourne. Tapi bulan 3 tu batal program. Saya dah pergi tahun sebelum tu. Dia buat bulan 3 tu patut untuk sambung kuliah. Sambung kuliah mak saya pun patut pergi sana mengajar pengurusan jenazah. Sebab kat sana orang Arab dia menguruskan jenazah macam menyiang ikan. Dia potongan terbalik jenazah tu. Orang tanya, janganlah kasar sangat. Dia kata, jangan risau, dia tak kasar apa. Bangang betul. Dia boleh cakap macam tu. Jangan risau, dia tak kasar apa. Dia boleh cakap macam tu. Sebab tak ada ilmu kan. Kurang ilmu. Tak, cara faham dia lain. Jadi, bila saya tanya, Kak, macam mana kes kat Melbourne? Wih, kita orang gempa baru-baru ni. Kenapa, Kak? Dia kata, kita gempa tiba-tiba ada 13 kes baru. 3 boleh tau, bukan 3,000. 13 kes baru. Jadi apa jadi kak? Langsung lockdown 5 hari. Bukan PKP tu. Saya cakap kita Malaysia 5-6 ribu okey. Tak ada hal pun katakan. Siap yang tanda pangkah tu dia kelengset dia nak buka. Iya betul. Kayak kedai makan kan tak ada dia peduli ada kan. Husband I. Duduk sebelah kan. Mana ada orang cek bagi si nikah tengok apa mana ada kat kedai makan tak tanya. Jadi itu keadaan dia. Maknanya kita jangan bila kita tak bawa diri kita, tak bawa pangkat kita, hidup kita ni lagi tenang sebenarnya. Betul. Macam saya tadi kan berapa lama dah masuk dalam. Balega-lega cari parking tak ada. Tak ada orang peduli dah maklum lah naik Azia kan tak ada orang peduli dah. Kan cuba kalau kau naik gambar atau ada logo Mentori kau macam tu kan. Canya ngadang kan susut-susutnya pakai. Agak macam tu lah kan. Agak alah. Kan. Tapi saya okey je. Saya okey. Saya teringat saya naik Azia tu saya ceramah kat mana. Tak saya okey. Saya happy. Saya happy tak ada masalah. Saya pernah naik Azia tu ceramah dekat hotel butik dekat Kuantan. Saya ceramah untuk syarikat TM. Berhenti kat lobi tu, kereta kotor. Saya kat dengan asisten saya. Ni aku kopi basuh kereta tu baru datang balik. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Yang nyambut saya, steady start jauh-jauh datang naik Grab. Woi, kereta aku tu. Grab dia tu. Tapi Tuhan uji kita lah kan. Tapi okey. Bagus kat lah kan. Kita kenal lah siapa orang kan. Tapi tak ada masalah. Saya okey kan. Ya, sebab rupa-rupanya pada seorang. Yang penting jangan kita. Orang lain tak apa. Jangan kita. Kan? Itu sebabnya saya lagi selesa masuk lambat sikit macam tu kan. Tapi hari ni saya datang awal. Boleh kita mula awal kan. Sebab apa kita kena ambil awal sikit. Sebab ada orang dah tak sabar nak ambil gambar. Jadi kalau kita tengok kan. Dah tak bunyi mana nak nampak tu kan. Tapi betul, balik semula pada Ramadan ni. Maknanya macam tu juga. Kita ni rasa kecil. Ramadan ni, apa hebatnya Ramadan berbanding ibadah lain? Ramadan ni ibadah paling ikhlas sekali. Kenapa lah Ramadan paling ikhlas? Sebab ibadah-ibadah lain nampak perbuatan puasa. Mana nak nampak puasa? Tak nampak. Orang tu makan 3 pinggan baik muka lapar pun kita rasa dia puasa. Kan? Dia makan kan? Ingat yang baru ni dia orang share yang gambar video yang lakonan yang apa tu, yang JK surau tu. Kita ni bulan Ramadan ni kenalah kuat kan sama-sama. Nasi kesnya. Anak dia tak video tu kan. Kelakar betul. Patutlah dia sogar orang lain macam ni lah kan. Ya. Betul. Dan kita kena tengok tu satu. Yang kedua,
Ramadan lah puasa yang sebenarnya mengingatkan kita capek, ingat kematian. Kenapa? Kalau kita tengok. Dulu, waktu kita kecil-kecil, kita puasa, kita tengok jam. Tak bergerak jam ni. Masa kecil-kecil kan, masa kita sekolah rendah kan. Oh, lambatnya jam ni rosak kan dia ambil kursi. Tolak, saya dulu ambil kursi. Gerak jam ni. Saat dah berbunyi lah. Ha. Lepas tu bila masuk sekolah menengah, dah pandangkan kawan, dah ada BFF kan. Best friend forever kan. Kan masa tu dah mula dah sibuk dengan aktiviti hari-hari, kita cakap, cepat je berbuka. Tapi, lambatnya nak raya. Tapi hari ni cuba tengok kita. Cuba tengok kita hari ni. Macam mana keadaan dia? Kita hari ni, macam baru hari tu je berpuasa. Dan nak puasa balik. Tu tandanya apa? Ayat kau. Tandanya cepat masa berlalu. Itu kau menghuraikan apa yang kau cakap. Maknanya tu tandanya memang kita dah dekat dengan kematian. Manusia ni sebenarnya dia ada, menurut ulama terdahulu, dia kata ada 99 perangkap kematian untuk manusia ni. Dekat highway, bom, accident, kita terlepas. Satu perangkap terlepas. Kita sikit lagi. Terjun dekat dalam apa, kita terjun dekat dalam sungai kan. Kita je timbul, yang lain tak timbul. Terlepas satu lagi. Rupanya dia termasuk dalam pusat air. Lemas, meninggal. Kan, kita keluar. Seminit kita keluar, pap, bangunan terbakar. Trip. Ramai yang terkorban. Kita selamat sebab kita keluar seminit awal. Terlepas satu lagi perangkap kematian. Tapi manusia tak akan terlepas satu perangkap kematian. Iaitu perangkap usia tua. Itu tak ada lagi dah. Dia akan balik semula, dia akan apa. Cuba tak nampak. Aku rasa sempat 100 tahun lagi. Tak ada. Tak ada siapa boleh ukur. Tinggal 30 tahun lagi weh. Tak ada. Tak ada. Sebab kita tak boleh tahu. Kadang-kadang kita elok, tiba petangan sakit dada, meninggal. Kan? Kadang tercokit sudu, meninggal. Kan bini menjoget, abang! Dia mati. Contohkan. So, bini kau mam menjoget kan. Bukan orang sini lah. Kan? Bukan orang sini lah. Orang tempat lain. Yang lelaki pun saya tak tahan. Berhenti-berhenti lah orang lelaki. Sampai buat t-shirt. Buat t-shirt gambar boreh. Apa tahu mana. Buat t-shirt macam guni tau. Sekali tengok guni. Lepas tu, beras kita beli. La ilaha illallah. Saya kata. Tak payahlah macam tu sangat. Tu belum cerita lagi ada orang boreh dia beli tapi duit bini bagi. Oh bangang betul. Tak payahlah. Tak payah. Kita lelaki, kita firm. Macam tu. Tegas. Kan? Dia bukan takut bini lah. Tapi bini menakutkan. Dia jangan terpedaya. Ya. Tak, Ustaz dah sarapan belum? Mak kan main lagi kau. Punya lembut, makan dulu Sampai rumah, dia buka tu. Dah pergi mandi. Hilang karakter dia, hilang. Tu orang perempuan tu. Orang lelaki dia macam ni kan. Orang lelaki dia macam tu lah dia main rumah kan. Yang nampak menung macam tu lah kat rumah. Ya. Betul. Nak, tapi itulah dia kan. Tapi bila sama-sama. Makna terbawa-bawa kan. Saya cakap benda tu betul. Iya. Tapi bila kita cerita balik tentang bagaimanakah Ramadan ini sebenarnya mendidik kita. Dia paling ikhlas sebab tak nampak. Tak nampak. Kita nampak ni nampak sama aja. Jadi makna betul-betul ikhlas lah. Puasa tu sendiri nak jaga. Bawa kereta. Kan? Menurun kan parlimen. Menurun. Berguling-guling pula air jagung malam tadi tak sampai minum. Kaki kena. Berhenti kat jalan nak pergi Taman Botani tu, ikut jalan belakang tu, kereta tak banyak mana. Berhenti situ. Pandang side mirror, pandang belakang. Lepas tu tengok, kereta tak ada lalu. Depan tak ada kereta. Buka, minum je capek. Sebelum lalu. Tapi kita buat nak, kita tak buat. Kita tak buat sebab kita sendiri tahu. Allah tak nak nampak. Tak ada rugi puasa aku. Paling tidak tu ayat dia. Kan? Buka, orang lelaki, buka peti ais. Nampak cendol malam tadi. Sejuk pula tu. Allah Ta'ala izinkan pula pada ketika itu, anak pergi sekolah, bini pergi pasrah. Hanya kita. Apa yang harus kau lakukan? Dia siap cendol tu terkeluar mi dia tu. Soalannya apakah? Apakah? Kan?
Saya ajar cara dia. Ambil cendol tu, capek-capek, hirup, jangan tinggal solai. Berap. Lepas tu basuh, cuci, tangkup, letak kat sinki. Jangan risau. Orang perempuan makhluk yang Allah jadikan, dia perasan apa benda tak ada dalam petais tu. Aku tak tahu pasal. Dalam penuh petais, dia boleh tanya. Bukan ada cendol ke tadi? Nampak? Apa hal, ya Allahu Akbar? Kan? Jadi, saya ajar cara jawab macam ni. Abang tadi buka, abang nak tengok dah tahu yang pergi pasar. Abang nak tengok apa barang tak ada. Bila buka, tertangkup cendol tu. Tumpah. Abang cepat cuci, abang lap. Takut semut kan. Abang kutip min semua, abang nak buang siap dah. Jawab macam tu. Ni saya ajar ni. Ya? Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab Allah Ta'ala nampak. Kan? Itu sebabnya kalau kita tengok kan dalam bulan Ramadan ni sebenarnya mak mendidik kita jadi ikhlas. Tengok puasa kita puasa yang macam mana, kategori macam mana. Ni sebelum ni belum masuk lagi cerita membina keluarga sunnah ni, baru diri sendiri je ni. Panjang jamaah ni. Ya, tolong kunci pintu tu. Kan. Tak apa saya faham. Sekarang ni cabaran kan. Bukan senang. Kalau siapa nak tidur, tidurlah. Tak ada saya marah dah dengan ceramah ni kan. Tak tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang dengar ceramah. Dia boleh tidur. Tak masalah, tidurlah. Saya tak ada marah. Tu pasal tidur. Tak ada, saya tak marah. Kadang dia kat rumah payah tidur. Kat rumah, baru pusing sini, baru bunyi. La ilah orang tua ni. Pusing sini, anak pula. La ilah Allah. Payah. Kan? Tapi kat sini, dengan tahap kat rumah, bantal. Aircon. Terapik tidur. Tapi kat sini, togak dah boleh tidur. Makna tu memang anugerah Allah bagi kat dia kan. Ya. Tidurlah. Tapi dengan satu syarat, minta tolong sangat, jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama. Ya? Macam tu. Tapi saya tak risau tu. Masalahnya bila tidur kan, dia berdengkur tu, saya tak risau. Saya risau yang mengigau tu. Tiba bangun kat dia. Apa hal lah pula tu? Kan? Macam tu. Jadi, Ramadan. Kalau tengok, apa maksud? Kalau kita tengok, soalan basic. Anak kita akan tanya. Ni nak mulakan sunnah ni. Anak tanya. Mama. Aduh, mak. Aku yang tu tak terdaya. Baru duduk kelumpur 5-6 tahun. Mama. Nyampah. Kampung dah lonek lah. Lonek. Manggil mama. Sampai kat kampung, anak mama. Yang nenek. Mengana-ngana. Kalau kampung tu kampung kan lah. Umi ke, mak ke, okey lah kan. Ibu, okey lah. Mama je. Abang, rumah anak panggil apa? Ha? Tak. Mak. Ha? Tuan. Anak panggil mak apa? Umi. Abang? Mak. Tak berani aku mama ni. Betul lah, betul. Okay, steady. Ya. Tapi ada juga yang mak dia mama, yang abah tapi abah ya. Ada. Kan? Macam saya abah ya, senang dan orang kampung kan. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. So remember that, okay. Macam tu kan. Salah. Mama, kenapa kita kena puasa Anak tanya. Itu soalan cepu mas tu. Kenapa kita kena puasa? Apa jawapan popular yang korang bagi kat anak? Cakap. Kalau tak puasa tak raya. Jangan. Itulah jawapan dengan nak ilah. Tolonglah. Budak sekarang bukan macam dulu tahu. Kan? Budak sekarang bukan macam dulu. Budak sekarang dia membaca. Dia belajar kelas pagi potang tau. Dia kelas agama potang. Dulu saya cakap, siapa yang puasa sekadar menahan lapar dan dahaga, makan dan minum, dan perkara membatalkan puasa, itu standard puasa budak darjah 2. Dah tak boleh pakai dah ayat tu sebab budak darjah 2 pun sembahyang puasa semua. Macam mana nak cakap? Jadi, kenapa kita kena puasa? Macam ni lah nak. Dah semua puasa, kau puasa je lah. Kau tak nak jawab. Kau tak membantu anak kau tau. Macam ayah dia relax je.
ayah, kenapa kita kena puasa? Pergi tanya mak kau. Tu ayah relax tu. Tu ayah relax tu kan. Apa sebab kena puasa? Dah senyap. Asal tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak baik kat otak sana. Tadi golak elok kan. Kenapa kita kena puasa? Paling copek, kita paling tepat nak kena jawab dengan anak yang tersayang. Ni mama nak beritahu, kita kena puasa sebab Allah suruh. Allah perintahkan. Masa bila? Budak ni masalah soalan berangkai, kau tahu. Sekarang dengan ceramah kerana Allah suruh. Macam tu je. Budak-budak tak mahu macam tu. Bila? Teringat ada satu. Dia ada anak kecil. Dia dah pencen. Tapi anak dia tu baru balik sekolah rendah. Sekolah agama petang. Ayah dah pencen. Dia balik. Assalamualaikum. Salam. Dah balik dah anak ayah ni. Daripada mana? Kelapa Dua Ain. Mana Ain? Kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamilah. Ustazah yang cantik tu. Tu. Dia kata, hari ni belajar pasal apa? Cik ayah lipat sahabat. Hari ni belajar apa? Hari ni belajar pasal malaikat. Malaikat apa belajar? Malaikat Jibril. Ayah nak tanya, Jibril buat apa? Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus. Pandai anak ayah. Kamu jujur sahabat. Tapi kan? Tengok. Dah soalan dah sampai. Ya. Tapi lepas Nabi Muhammad kan dah tak ada Nabi lagi dah kan? Betul? Lepas tu dah tak ada wahyu kan? Habis kan Jibril buat apa? Hara bapak tu. Kau pergi tanya ayah kau. Pergi tanya mak kau. Mungkin mak kau ada jawapan. Mak dengar pula. Mak capek pinggan. Baik-baik basuh pinggan. Mak bising pergi lah tanya ayah kau. Tak sampai tanya. Ayah fikir apa benda nak jawab. Budak-budak tak kepandaiannya. Ya, cakap lah ya. Ayah pun dah geram, dia lipet soal khabar. Ayah kau nak beritahu dengan kau. Jibril dengan ayah kau sama makan pencen. Faham? Kau janganlah bohong anak macam tu. Kau tak tahu, cakaplah tak tahu. Alah. Aduh, ya kan? Wallahualam nak. Tak tahulah. Tapi ayah yakin Jibril tengah tengok kau tanya soalan yang tak ada kena-mena ni. Nah. Sebab macam mana? Masih bila? Semenjak daripada turunnya ayat. Turun ayat apa ya? Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang dah ingat dah ayat tu kan. Dekat Mak Kamit sing kan macam kan. Terangkik-angkik emas tu saya rasa tengah baca sekali lah tu. Kan? Kita belajar sabar, tabah, apa semua dalam Ramadan ni. Apa maksud? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Beriman tu mana orang yang percaya? Jadi anak ayah percaya tak pada Allah? Percaya pada Rasul? Percaya? Kalau percaya, kita kena puasa. Nampak? Macam tu kita explain. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Dia tak sebut orang Islam. Nampak? Dia tak kata sebab orang Islam ada Islam, tapi dia tak beriman lah bila dia tak puasa. Kan? Aku percaya cuma aku tak puasa je. Sama lah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu benda basic. Sebab kalau kita tak beritahu asas mula untuk anak-anak kita, macam mana nak berterusan? Kan? Macam mana anak tu nak tu? Dulu kalau tidak masuk dia jadi dia puasa sebab mak ayah bising. Kena pula dia sambung universiti, dia dapat sebilik dengan budak-budak memang tak puasa. Macam mana? Saya pernah sebilik dengan budak tak puasa. Saya baik 3 puasa duduk seorang je tak puasa. Tapi alhamdulillah dia dah insaf lah. Bila dia dah kahwin pun elok lah. Tapi waktu tu macam mana? Katanya ni tak insaf. Bulan puasa dah tahu dah. Dia dah booking dengan mamak tu setiap hari. Kopa dia akan datang ambil. Beg geng plastik hitam Kan? Ni
Benda tu memang ada. Saya malahan pernah jumpa waktu saya belajar di universiti dulu. Saya naik motor pergi ke Kelang. Saya pernah nampak ada satu restoran Cina. Orang Melayu Islam bukannya tak puasa, minum arak tengah hari. Open. Bukan kata tutup. Apa tertutup. Open. Nak cakap apa? Itu tak tahulah nak kata kategori apa. Bukan tak puasa. Dah lah tak puasa, minum arak lah tu. Jadi, dalam keadaan tu kita kena explain ke anak kita. Basic kena bagi. Asas. Macam kita lah. Macam mana kita nak bahagia? Pertama, kena perbetulkan apa? Tu sebab orang ni ada duit tak bahagia, ada kereta besar tak bahagia, ada bini besar pun tak bahagia. Semua tak bahagia. Apa sebab? Sebab setting. Sebab kalau kita ambil beli handphone, benda pertama setting. Nak brightness dia terang mana? Nak volume macam mana? Kalau yang apa, ringtone nak letak macam mana? Kalau isteri telefon, bunyi rimau. Telefon dah dah. Dia kata kan, awak dia tahu. Contohlah kan. Jadi mana kata, setting tu. Jadi kalau kita tak letak setting ni pada awal, takut anak kita sampai besar lah. Dia pula cakap dengan anak dia, tak puasa tak boleh raya. Kita pula cakap macam tu. Tak puasa tak dapat duit raya. Lagi tahu. Kebenaran dia ajar kat anak-anak tu. Nampak? Itu sebabnya kita kena puasa kerana Allah. Lillahi ta'ala. Berapa ramai orang yang tak dapat puasa kerana Allah. Nikah pun tak kerana Allah. Dalam 2-3 minggu ni. Jangan risau. Ni minggu ni pun ada kena kahwin gini. Mesti mengawan. Nyompet-nyompet lah. Puasa kan. Tapi tak apalah. Kita akur lah kan. Kita kena terima hakikat tu. Kan. Yang ni lofa bukan milik kita. Contoh lah. Tak, ramai lelaki kecewa nampak tu kan. Sabar. Kan, sabar. Kita doakan baik-baik je. Kan. Jadi, makna kata bila kita sebut tentang puasa tu sendiri, asyam. Apa maksud siam? Ada orang cakap siam maksud Thailand. Kan? Tapi bukan tu. Asyam maksudnya dari segi bahasa menahan diri daripada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dari segi istilahnya, macam mana? Ada pula maksud mengatakan asyam tu menahan diri, perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan, minum, nikah. Menahan diri daripada nikah. Tak boleh nikah ke bulan puasa? Boleh nikah tak? Boleh. Jimat. Nak PKP, bulan puasa pula. Majlis resepsi dibuat pada jam 12 tengah hari. Puasa. Jamuan akan berlangsung sebelum sahur. La ilaha illallah. Memang tak ada orang. Memang jimat kan risau kan. Tapi maksud nikah ni adalah perbuatan orang bernikah. Apa dia? Tengah hari janganlah sesaja. Kan? Sebab bulan puasa ni disebut sebagai Ramadan. Tu berasal pada kataan ramdu, iaitu panas yang menyengat. Sekarang pun kita dah mula rasa panas, betul tak? Lambat aircon, lambat aircon ni panas lah. Panas. Cepat masuk dalam kereta, panas. Orang perempuan kat rumah mula ni bila dia panas, kau tengoklah. Mula lah iklim habitat dia, pakaian dia semua tengok. Kemban bulan lain tak kemban. Panasnya bang, ya Allah. Panas. Suami kat sofa tu, Allah. Dia bukan kira tua muda tu. Dia bulan puasa ni nafsu ni bila dia datang dia tak kira tua. Dia nampak tiang elektrik pun nampak perempuan. Jangan main-main. Tu sebab tapi maksud lengkap dia menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampailah terbenam matahari kerana Allah. Tu penting. Makna komplit dia. Tapi kita nak kerja takwa. Jadi bila kita cerita tentang puasa ni, dia bukanlah orang kata perkara-perkara yang orang kata dia sama macam bulan lain, tetapi kehebatannya dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur, bulan penghulu segala bulan. Sebab Nabi sih kata, andai katalah orang benar-benar faham akan kelebihan Ramadan, nescaya dia akan berharap bahawa Ramadan itu sepanjang tahun. Jadi kita kena ajak untuk hidupkan sunnah dalam keluarga kita. Nak hidupkan sunnah tak memadai. Contoh kita mengajar anak kita bercakap. Saya nak tanya. Nak mengajar anak kita berjalan. Adakah cukup dengan sehari? Cukup dengan seminggu? Tak.
Jalan, tak, teh. Lepas minggu jalan jatuh lagi. Ajar lagi. Bagi. Pandai anak Umi. Pak kan? Ajar nak cakap, Abah. Sebut. Abah. Sebut, ajar anak sebut. Lama. Setiap kali suruh cakap. Lebih daripada sebulan tak rasanya? Lebih. Nak ajar anak makan satu benda. Lebih. Macam tu jugalah kita nak membudayakan anak kita ni dengan budaya sunnah ni. Tak boleh hanya dalam bulan Ramadan. Masalahnya tu yang disebut sebagai Surah Qadawi. Janganlah kita jadi manusia yang menyembah Ramadan. Jadilah orang yang menyembah Allah. Bulan Ramadan tiba-tiba jadi baik. Hintap tudung, tiba-tiba bertudung. Lempar-lempar tudung. Surah. Adalah berjuntai topi tu sini kan. Orang perempuan ni kadang kalau kita tengah baring kat katil tengok dia pakai tudung tu kan. Ya. Macam ni dia tarik. Dia macam ada aim tu. Lempar sambut saya. Tarik. Lepas tu tarik jadi emas. Ada ujung tu. Aduh kan. Tak apalah kan. Tapi kadang kita cakap, mak basah apa tu tudung ni kan. Basah-basah, buka-buka jadi kenopi kan. Tapi tak apalah, dia minat nak pakai tudung macam tu kan, tak apalah. Janji kita ingat, kita menutup aurat. Ada orang dia pakai tudung, tapi dia membalut aurat. Kotat betul-betul. Katanya tudung ni. Baju kotat. Kadang pakai tudung, ya, nampak. Ya, dah ada pak. Lepas tu pakai like t-shirt pergi bazar Ramadan. Kita pula ada lah macam ada tulisan kat dada tu. Kita pula sebagai lelaki kau nak baca. Dia tulis apa tu? Apa dia tulis tu? Saya tak nampak. Dah rakyat-rakyat apa dia tulis? Apa kita tengok? Wah, tulisan kau. Lepas tu dia mengenjali kata, kat belakang siap tulis. Kalau nak cakap, la ilaha illallah tahu tu. Takkan banyak baju-baju yang macam tu sekarang. Saya sayang bapak saya lah. If you can read this, thanks a teacher. Dia kata kan. Macam-macam lah. Tulisan-tulisan. Kan? Jadi, kita nak kena basic tu daripada awal. Nak ajar anak kita kena biasakan. Buat yang simple-simple. Sebab apa? Pasal sunnah. Sebab antara 3 tanda kita ni nak masuk syurga. 3 perkara nak kena jaga. Pertama, kita kena sayang. Sayang siapa? Sayang Nabi. Jadi benda ni sebelum buat perbuatan tu, kena bagi basic dulu. Sayang Nabi. Nak sayang Nabi macam mana? Ada 2 cara. Macam mana nak sayang Nabi? 2 cara. Pertama, selawat banyak-banyak. Sebab Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu, akan selalu menyebut-nyebut. Kan? Macam kita suka ke orang kan? Kan? Suzana. Mana suka ke Suzana tu? Zai. Suka ke Zai. Isabella adalah. Suka ke Isabella tu. Kan? Fiona. Suka Fiona kan? Kan? Zalika. Suka ke Zalika tu. Amalina. Suka budak India ke budak Melayu tu. Ya. Nampak tak? Orang sebut nama kan. Samsul Bat memang tak ada lah kan. Tak ada kan. Tapi kalau sayang Nabi, selawat lah. Kan? Kita selawat. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salamun alaik. Kan kita berharap kan. Maulud Rasul kan. Itu tak ada lah. Itu berharap dalam parlimen ni kan. Berharap dalam parlimen ni bahaya ayat tu. Kena tak explain. Berharap maulud lah. Selawat. Macam tu kan. Jadi makna kata kita ni sayang Nabi kena selalu sebut. Kemudian begitu juga Nabi sebut inna aulan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Kan daripada kita menyanyi tak tahu arah, baik kita sebut nama Nabi. Kan? Yang kedua, kita hidupkan sunnah Nabi. Apa Nabi suka buat, kita buatlah. Itu yang kita cerita hari ni. Nak menjadikan, membina keluarga sunnah, maka kita kena hidupkan sunnah-sunnah Nabi.
Sebab apa? Nabi pula punya sayang kat kita. Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Ya, tak apa, sebelum saya cerita sunnah tu. Yang kedua, sayang ahli keluarga Nabi. Kena tahulah ahli keluarga Nabi tu siapa. Macam mana nak sayang kalau tahu pun tidak? Macam mana kita nak sayang jiran kita kalau kita tak kenal pun jiran kita? Ini yang masalah hari ni. Kan? Macam mana kita nak sayang ahli keluarga, sepupu, sepapat semua, mak saudara, pak saudara kita sebab kenal pun tidak, hari raya tak bercampur. Ada tak ahli keluarga kita yang macam tu? Ada. Bila raya ke, tak nak balik. Bila berkumpul, tak nak kumpul. Tak apa, aku susah senang anak-anak aku je. Jangan cakap. Sampai masa anak membuang dia, cari pandai pula cari saudara. Macam tu. Dan begitu juga yang ketiga adalah dengan biqiraatil Quran. Dengan membaca Al-Quran. Dan benda ni semua ada kaitan dengan Ramadan yang kita nak buat. Antara sunnah-sunnah yang simple-simple. Kita tengok, Nabi sebut, Faman ahya bisunnati. Barang siapa menghidupkan satu sunnah aku. Nabi tak kata 10. Siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Nampak? Punyalah Nabi sayang kat kita. Siapa hidupkan satu sunnah aku. Jadi kalau mana Nabi nak bagi hint apa kat kita. Nabi nak bagi hint apa kat kita. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Hidupkan satu. Maksud hidup tu makna kita mesti konsisten dengan satu benda paling tidak. Apa yang paling senang? Minum air masak. Paling senang. Sunnah Nabi ni. Tahu ke tidak? Minum. Tapi kena ingatlah. Aku minum ni kerana sunnah Nabi. Dalam hati dah ada. Ni Nabi kau mahu minum. Aku pun minum. Jadi dapatlah pada sunnah. InsyaAllah. Tapi, haus sangat. Minum. Dah terlupa. Dah sudah. Allah mak. Sunnah Nabi. Patut tadi aku niat. Tak apa. Minum lagi. Dan kena ingat. Macam mana cara Nabi minum? Nabi minum paling kurang 3 teguk. Contoh. Paling kurang. Lebih tak apa. Nampak tertib dia. Nampak tak? Tapi kalau minum macam ni. Itu tak pek pada sunnah lah. Tapi puas lah hati kan dapat minum. Jadi mana kata, benda senang-senang. Buah tamak. Sekarang sibuk dah buah tamak. Kurma. Semua nak cari kurma ajwa. Kan? InsyaAllah. Kurma Syamsul Bat hari ni siap. Kurma ajwa Musagharah SD. Syamsul Bat. Dia saiz dia tak besar sangat. Ngam ajwa. Tapi kategori yang bila kita makan tak cukup nak lagi. Nak lagi macam tu. Bolehlah amal yang 7 biji setiap hari. Yang nama Nabi sebut, siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamak setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan. Termasuklah sihir. Ni bukan promote tau. Lebih kurang. Berapa harga? Berapa harga? Orang perempuan dia capek tanya, berapa harga? Dia kata, setengah kilo, 55 saja. Memang tak dapat kat luar harga macam tu dah. Ya? Dalam parlimen pun tak dapat harga macam tu. InsyaAllah kalau saya bawa, dapat lah harga tu. Tapi hari ni belum siap lagi lah. Hari ni baru semalam baru sampai kurma dengan kotak dia. Sebab saya tak nak kotak yang orang buka, orang buang. Saya tak nak. Saya nak biar dia boleh slide keluar, orang tu boleh simpan balik kotak tu cantik. Saya nak macam tu. Kan? Ini bukan promo tau. Tak. Lebih kurang. Jadi, mana kata buah kurma pun sunnah Nabi. Nabi makan angka ganjil. Bilangan ganjil, kita makan dengan anak kita. Tapi bulan puasa tu lah bapak. Kurma dululah. Mak bapak punya marah. Pak. Masalahnya bulan puasa je. Bulan puasa je. Bulan lain tak. Bulan puasa bukan main ni. Kurma dululah sunnah. Mak. Habis bulan puasa, buah tamak, kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Kau ni lambik betul lah. Usup mana lah dia kan. Yusuf Tayo. Faham? Okey. Kan? Iya kan. Masalahnya kita kena amal hari-hari. Sebenarnya siapa nak diet tu paling bagus sekali. Betul.
Dia nak diet memang tu ya, buah tamar. Niat nak diet tu kena betul. Aku nak diet ni Allah supaya nak ringankan badan aku supaya mudah beribadah pada engkau. Betul? Iya. Saya ni pun nampak tinggi. Ui, tinggi Ustaz ni, masalah tinggi. Badan pun dah naik, borek dah. Itulah, ya Allah. Bapak tak tahu Ustaz. Berat saya dah lebih 100 kilo sekarang. 105 dah. Hari tu dah turun dah. Ada makan tak apa ni? Tu lah tu. Ada makan. Kita tak boleh menghampakan tetamu. Tuan rumah dah siap kan? Kesian, kena makan. Jangan kesian, makan betul-betul. Tapi betul, siapa yang nak kurus betul. Siapa yang betul-betul nak cepat turunkan berat badan dia selepas bulan Ramadan, ada 4 benda. Kita kena berhenti makan benda-benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Stop kan tu. Nasi, gula, susu, tepung. 2 minggu dah turun. Percaya kat saya. Nasi, susah aku dengar tu. Aku dengar kau cakap. Kau ingat aku tak dengar? Dengar. Tadi saya lalu bukan saya tak dengar. Tinggi. Dengar. Aku buat tak reti je. Lepas tu kat luar sini, dia cakap dah. Dia kata hantar siapa pun dia tak nak gambar. Dengar. Itu masalah kau tak boleh suruh. Samsul Bat ni telinga dia tangkap. Itu masalah dia. Tak betul, nasi, gula, susu, tepung. Memang paling susah nasi. Tapi nasi tu kalau lepas kita stop lepas 2 minggu badan kita dah rasa okey dah. Kadang takkan nasi, makan mi je. Mi tepung. Jadi ambil lauk je. Kan? Jadi saya last makan nasi pagi tadi. Mana belum mula lagi lah. Tapi dulu saya pernah buat, memang jadi. Lepas tu satu lagi, masa saya pergi gym kan, instruktor beritahu, TV Hijrah bayar saya 12 sesi. Sampai dah buat 4. Yang lain tu masa tu dah start sibuk ceramah kan, 4. Yang 4 tu pun, yang saya buat tu dah 4 tahun lepas. Dia memang pagi, sebenarnya kalau betul-betul siapa yang betul-betul nak diet ni saya bagi guide lah Ni pertama, beli salad dengan apple hijau. Potong-potong, campur-campurkan, packing kan. Satu bekas, bukan plastik bekas makanan kan. Packing masuk dalam freeze. Freezer tu beli yang khas untuk kita. Pagi makan tu Minum, kalau betul nak minum air manis sangat, pagi je sekali. Tapi sebaik-baiknya minum air masak Pukul 10 makan pisang 2 biji. 2 biji tau, bukan 2 tandan kau jangan tukar. 2 biji. 2 tandan tu dah kanan borok dah tu. Pukul 12, masa saya dulu pukul 12 atau waktu rehat break tengah hari, saya pergi gym. Masa tu lah buat yang light-light je. Bukannya buat yang beria sangat pun. Memang masa tu macam orang pantang bersalin keluar tu, tangan macam mana. Memang habis kerja. Kita tak pernah exercise, tu masalah dia. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 6, baru kita loading balik. Makan itu pun ayam dengan ikan yang dibakar saja. Malam lepas lepas pukul 6, kalau lapar lagi nak makan buah yang dapat lepas ceramah tu. Kadang cenderati biasanya dapat buah kan, macam tu. Tapi betul. Tu je, makan buah saja, tapi jangan makan benda-benda berat dah. Itu je disiplin dia. 2 minggu. Dia bukannya yang kita berlari kayuh basikal daripada taklah jauh sangat daripada KL ni sampai Kedah. Taklah, maknanya dia sebenarnya yang penting kontrol makan. Saya buatlah, memang kesat lah. InsyaAllah. Saya cakap dengan mak saya, makan macam ni, tengah macam ni. Mak saya kata apa? Kau berhentilah jadi orang. Mak saya cakap macam tu kan. Saya kalau cheat yang tak boleh elak, rumah mak saya lah. Sampai sekuali si goreng sebelah habis tu. Dahsyat. Sadap mak kita ni masak kan. Jadi, sahur. First. Sunnah yang paling simple kena jaga. Sahur. Sahur ni mustahak. Sebab Nabi kata, bersahurlah kalian kerana dalam sahur itu, dalam makanan sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis lain berkata, janganlah sekali makan sahur dalam makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam riwayat lain, makan sahur adalah makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan kerana sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur.
Maknanya bila banyak hadis ni, banyak peringatan Nabi bagi, penting sahur ni. Tolonglah. Ada setengah orang, dia dengan selamba dia cakap, memang tak sahur, tapi okey je puasa. Dia bukan masalah kau okey tak okey, masalah Nabi suruh. Kan? Kita nak tanda selesai Nabi, apa Nabi buat, kita buat. Lepas tu kena jaga-jaga. Memang Nabi kalau ikutkan disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Melewatkan sahur bukan pukul 8 tu breakfast. Mengawalkan berbuka bukan kompet tu high tea. Tahu? Ya. Jadi makna kata, contohnya waktu imsak pukul 5.55 katakan. Jadi kita mungkin 5.30 tu dah start makan. Jangan 5.54, apa benda kau nak makan? Tak sampai. Saya camah dekat Bukit Aman. Dengan Abang Samsul Agak, 2 Samsul. Ini cerita 2 tahun, 3 tahun lepas. Ada seorang anggota polis ni. Baguslah soalan tu. Saya nak tanya, saya baru kahwin. Lepas tu kita bersama, kan? Tiba-tiba azan, macam mana? Kata. Macam tu lah dia tanya. Macam tu lah. Abang Samsul Agak pula, tapi soalan tu bagus sebab memang benda tu reality. Kan? Abang Samsul Agak, suruh dia jawab. Oh pula, kau lagi lama kahwin, kau lah jawab. Kan? Jadi saya langsung tanya, saya nak tanya akak dulu. Saya jawab soalan tu, saya nak tanya akak dulu. Berdiri dia balik. Saya nak tanya akak, waktu azan tu sedang ke dah sudah? Itu soalan fakta nak kena tahu. Kalau dah sudah, akak bangun, masuk bilik air, mandi, akak solat macam biasa, puasa terus. Tak ada masalah. Okey. Tapi kalau sedang, Allahu Akbar, berhenti. Macam tu. Stop! Macam tu. Bagi signal. Berhenti terus. Kemudian puasa macam biasa. Solat, mandi, semua puasa macam biasa. Jangan pula Allahu Akbar. Sikit lagi. Jangan. Jangan. Jangan ya. Tolong jangan. Nak ni betul ni. Saya cakap kadang, tak apalah kita habiskan. Dia kata. Tak boleh, tak boleh. Tak golak pula. Cakap betul ni. Lepas tu tanya soalan yang sama. Setiap tahun tanya soalan yang sama pada penceramah yang berbeza, mengharapkan jawapan yang berbeza. Korek tak hidung betul tak? La ilaha illallah. Kalau setakat nak bersih-bersihkan, boleh. Nak bersihkan. Tengok kat cermin. Bersih boleh. Ni ialah sesungguhnya aku berpuasa. Berkorak-korak hidung dah. Di bazar Ramadan melambai tu hidung dah. Orang yang berniaga tu. Bersihkan abang. Aku puasa. Jangan jam tu. Dia pagi tadi basah. Selemo. Tengah hari dah kering panih pula. Yang ayah pula. Jangan korek hidung kau tu. Puasa tak? Semua bang. Dah tersumbat lubang hidung semalam. Pakai hidung semalam lagi. Kawan tu pakailah sorik betul hidup. Ya Allah. Potong tololak pula dah dua-dua belah tertutup. Abang tu pakai mulut kau. Apa benda macam tu? Bersih tak ada masalah. Yang tak boleh tu kau korek tu sampai hilang mata hitam. Punya feeling tu sedar lah. Nampak mata putih ya. Tu tak boleh lah. Faham tak kan tu? Faham? Kan. Apa kau golak sampai adui tu maknanya kau teringat yang kau buat tu kan. Betul. Ya. Sahur sahur. Lepas tu soalan orang tanya, sahur tu okey ustaz, tapi masalahnya ustaz kan. Satu lagi macam mana? Kalau makan, tengah makan, anak kita makan lagi. Ni imsak ni. Imsak bukannya waktu berhenti, tapi sebaiknya berhentilah supaya bagi gap masa kita nak subuh pula. Ni ramai dah makan cepat, nak makan cepat, nak tidur balik. Jangan. Ada yang tak habis golak ni. Tak, tapi betul. Jangan. Ya, imsak tu bukan waktu berhenti. Lepas tu bila azan, Allahu Akbar. Kalau tengah kunyah, habiskan yang dalam mulut tu. Faham? Tapi janganlah. Dia menghabis tu dikunyah. Sampai pejabat tak habis ni. Yang ada kat mulut masa tu habiskan. Cepat-cepat telan. Dah, habis. Macam tu. Anak tengah makan. Dia tengah ngunyah lado. Lama-lama berhenti. Lado bah.
Padah bila nak minum. Malam kang minum. La ilaha illallah. Merah muka budak tu pasal. Dia budak bagilah. Dia minum dah. Sebab kita pada ketika itu, dalam keadaan masa tu, kita fikir tak apalah. Mungkin waktu subuh tu kan, ada yang cepat, yang lambat sikit. Tak apalah masa tu. Tak apa habiskan. Sampai habis yang tu je tau. Jangan pertama halang-halang. Nasi tu ada lagi kan. Jangan tu. Tapi kebanyakan bila sahur orang tak makan banyak. Tu pun orang tanya, Ustaz, macam mana kita kalau kita makan makanan barakah, makan banyak. Masalahnya sahur. Kebanyakan orang kalau sahur ni, Allah, dia dah macam, dia di alam lain tu. Dia cakap pun macam separa sedai. Macam orang bola dapat ubek bius ni lah, ke hospital. Hai. Wah. Sakit apa budak ni? Abah macam tu. Jadi dah. Yang anak anak pun tak faham. Abah cakap apa? Betul tak? Masing-masing makan muka macam nak kena tinju. Yang mak bangun awal, mak fresh. Awak cakap apa ni? Kan? Betul tak? Iya. Tak faham. Bangun kalau tahu dia kadang bangun basuh muka, dia kumur-kumur sikit dia nak makan. Memang tak boleh. Tak boleh. Tapi cuba kita tengok malam last sahur. Sahur yang terakhir. Ni last kita sahur. Besok dah raya. Makan. Macam kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam sebab masa tu dah tak tidur sangat. Betul tak? Itulah penyakit kan. Jadi apa kita kena buat? Sebenarnya bila bangun pagi ni saya nasihatkan bangun terus masuk bilik mandi. Kumur-kumur betul gosok gigi, mandi macam mandi biasa. Lepas tu keluar ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat. Relax je solat. Lepas bagi salam tengoklah paut berbunyi macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah pergi makan. Macam mana selera, macam mana siang macam tu lah kita makan. Barulah tenaga. Saya paling tak boleh lupa arwah nenek saya lah. Kita orang ni 9 panggil Wan lah. Bertambah makan sahur. Kita orang pun, Wan, tambah ke Wan? Asal banyak nalak. Tambah gitu. Ni bukan kutuk Wan sendiri ni, puji. Nenek dia boleh makan bertambah. Orang tua-tua ni makan banyak. Dia dulu memang pagi memang nasi sajuk. Nasi yang malam tadi tu kan. Makan, letak pula kuah kan. Kuah apa? Kuah daging salai dengan cubi tu. Tak terlayu. Saja bagi idea kan. Tapi betul. Jadi makan sahur. Kemudian yang kedua, memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa. Ud'uni istajib lakum. Aku dah doa ya Allah tapi tak pernah makbul. Kita ingat 3 perkara. Pertama, Allah Ta'ala akan bagi macam mana kita minta. Pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tak bagi macam kita minta. Rupanya Allah bagi lagi baik lagi. Dan yang ketiga, Allah tak bagi atas dunia. Akhirat besok Allah simpankan untuk kita. Jadi antara 3 tu. Jadi sangka baik dengan Allah. Doa ya Allah. Dan antara waktu yang dimakbulkan doa adalah pada waktu Kamar dia balik. Waktu bila? Waktu berbuka puasa. Waktu berbuka tu doa boleh makbul. Ayah tahu tak? Antara waktu ni makbulkan adalah pada waktu berbuka puasa. Bapa bantai doa berpanjang. Dia maksud macam ni lah. Allahu Akbar. Suamin Allah malaka subna bika amanna wa laka aslamna wa ala sika aftarna bi rahmatika ya rahimin wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar alhamdulillah alamin. Yang isteri ni, amin ya Allah, aku naklah beg baru tahun ni ya Allah. Contohlah, contoh dalam hati ni pun tak apa. Allah Taala Maha mendengar. Waktu tu minta. Ini ya Allah, macam doa majlis rasmi kerajaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas rezekimu ya Allah. Yang anak nengok tafufah macam bila lah boleh makan. Halah tafufah.
Yang bini mampu abah ni. Setengah jam nak. Akhirnya walhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah. Anda lagi. Anak dah hirup alantak lah pasal Fatihah lah. Tak iyalah, jangan melengah-lengahkan. Jangan melengah-lengahkan. Kan? Dia kalau boleh Allahu akbar, wa malkasum nabi ka mana tak adalah, tapi ada pula. Allahu akbar, dia nak standby nak makan dulu. Dia nak makan rasa sikit dulu, nak buka puasa dulu. Dia nak ambil yang paling awal. Boleh, salah ada tapi dia dengar Bilal tu. Standby weh, standby. Standby. Dia dengar Bilal. Gap, kita paling awal kat KL. Kita paling awal berbuka kat Kuala Lumpur tu kan. Rupanya out. Testing, 1, 2, 3, test. Dah talan. Padan kau poso lah, kau gantilah poso kau. Siapa suruh? Kan? Iya, ada masa lagi. Kan? Macam arwah abah saya dulu, memang kalau buka puasa, memang Nabi sebut. Janganlah sekali-kali kalian mengawalkan, jangan sekali-kali kalian mendahulukan solat daripada makan pada waktu berbuka. Tapi mendahulukan, jangan mendahulukan solat, kita kena makan, tapi tak dalam makan semakan-makannya. Kan? Jadi bila berbuka puasa tu macam arwah abah tu, Allahu akbar, Allah malkasum nabika amanna wa alasika aftarna mantaka ya maramin walhamdulillahil alamin. Lepas tu, abah saya makan buah tamar, abah saya minum, lepas tu pergi semayang. Itu orang pun ada yang ikut. Saya pun sampai sekarang lah, solat dulu. Dah solat, tapi tak payah doa panjang. Macam biasa je, sebenarnya biasa, keluar, cepat-cepat makan. Habiskan cepat, ambil sekadaran untuk tenaga kita nak tarawih lepas ni. Kenapa kena makan cepat? Sebab ada gap, relax dulu. Maghrib dah sudah, kita boleh rehat. Kan? Tapi kalau kita makan buah tamar, minum air masak, kita solat dulu, menyebabkan solat kita tak khusyuk, baik makan. Allahu Akbar. Terdengar bunyi, serup. Sup. Ham. Dia terdengar bunyi, orang menyodot siput sadut ke dapur tu. Habislah siput ni, aduh. Alah. Ada lagi tak siput tu? Apa salah cakap dengan rumah? Yang abang nak solat dulu ni, simpankan sikit siput tu. Banyak bang. Abang jangan risau. Saya simpankan. Kan? Banyakkan doa. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, ketika dia berbuka, doanya tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya doa. Jangan putus asa. Ya Allah, tetapkanlah suamiku agar terus memandang kepadaku. Esok tu dilunggah pagar tu naik motor. Dia kena tengok kau ya. Enggak lah kan. Doa elok lah, doa elok kan. Korang tu masalahnya nengok drama tapi kau tak apply. Tengok drama romantik tapi korang tak ada romantik pun. Drama apa tu? Rahimah Taprahim kan. Dah habis Pujaan nanti kanda pun dah habis tak? Sekarang apa drama? Apa dah? Tak sempurna menyintaimu. Mana tengoklah. Saya nak confirm mana. Tak apalah. Kan? Yang ketiga, bersedekah, memberi makan orang yang berbuka. Kan? Sedekah. Nabi SAW adalah seorang insan yang pemurah. Malahan disebutkan barang siapa yang memberikan makanan berbuka pada orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan pahala orang tu sedikit pun. Kan? Itu sebabnya orang berebut-rebut kan. Macam nak buka puasa kan, kita buat maju buka puasa, semua berebut, ambil salah satu, dia nak pahala tu. Nampak tak? Kau nak pahala kan? Tak payahlah sound dia macam tu. Bagilah apa yang kau boleh bagi. Itu sebab contoh kat luar sana sekarang. Contoh kan, tuan-tuan keluar kan, ada sahabat saya daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Saya, Datuk Kazim, Datuk Badli Shah, Datuk Nafizah Musa, Ustaz Ilyas dan Ustaz Jafri Mahmudi. Kami semua jadi inilah duta untuk korban di Afrika dan dalam negara. Maknanya korban luar negara, mana setiap bahagian yang kita ambil tu, dalam negara pun kita bagi. Paling tidak bagi je nama dulu. Kemudian dia akan call. Transfer kemudian pun tak apa. Sebab korban belum lagi kan. Tapi bagi nama pada hari ni. Besok, masa bulan puasa, transfer.
Mudah-mudahan ada rezeki kan. Sebab satu ekor lembu baru 2730, RM2,730. Satu bahagian RM390. Jadi masuk je, niatkan. Nak siapa ada masalah poning-poning 2-3 hari ni, bagilah. Ya. Betul, sebab apa? Di Afrika, dia tak macam kita. Kita ni memang kita boleh bagi ada orang susah. InsyaAllah orang Malaysia ni saya nampak susah-susah. InsyaAllah ada, kalau orang dapat kesan, adalah bantuan sampai ke dia. InsyaAllah. Tapi di Afrika ni, bayangkan kotak ni, dia rendam makan. Kotak. Kotak kertas tu, dia rendam macam biskut lah. Lambut-lambut makan. Lepas tu mak ada kepal lumpur yang tanah liat ni, bakar jadi cookies. Apa benda cookies macam tu? Mana makan macam tu? Air lumpur tu cedok, air yang keruh tu. Mengat air teh, air lumpur tu. Yang tu lah dia masak minum. Tu sebab bila dia dapat daging, dia menangis lah dia. Memang, tu tahun lepas, alhamdulillah Yayasan Muda Islam Malaysia ni tak payah risaulah. Tengok duta pun kita tahulah. Yang biasa-biasa saya je. Yang lain tu, dahsyat-dahsyat. Yang mana alhamdulillah Yayasan Muda Islam Malaysia dah dapat pelantikan sebagai wakil tunggal untuk menguruskan korban kat sana. Datuk Bat cakap saya, Ustaz, kita pergilah. Rasa-rasa kalau kita pergi bro, confirm kita paling handsome ni. Dia kata. Dia kata, baiklah. Ni Afrika ni, bila kita bagi yang bagusnya, Rwanda, Mali, Chad, Kongo, Nigeria, semua yang memang rantau Afrika tau. Dan memang kita direct deal dengan mufti Afrika. Jangan risau. Kan? Masuk je. Mana yang belum buat kekah tu, masuk je. Niatkan masuk satu bahagian kekah, buat je. Bagi nama dulu, tak apa. Lepas tu siapa yang ambil seekor, alhamdulillah, yang terbaru, kenal tak Hafiz You? Saudara brother Hafiz You, bos nombor 1 Situ Joy, susu Situ Joy. Siapa yang ambil seekor, dia akan bagi sekotak susu Situ Joy. Dia bagilah macam tu. Jadi kan, ni bukan promote tau, lebih kurang. Cuma kan bagi nama. Ada flyers tak tu? So, dia dah sebar dah? Dah bagi dah? So, dia dah kan? Okey. Sambung. Jadi, makna kata, bersedekah bagi. Lepas tu, siapa yang mak ayah dah tak ada? Angkat tangan. Salah satulah, mak tak ada, ayah tak ada. Okey. Salah satu Nabi ajar kita, buat baik kepada, kalau arwah dah tak ada, buat baik pada sahabat-sahabat, teman-teman dia. Kalau ada orang kampung, yang masa macam orang kampung mak kita, yang masih hidup, kalau kita ingat dia, kenal dia, masa ni belilah pesan ataupun telefon ni, siapa yang kat kampung kita, tak boleh nak kata negeri kata kan. Telefon dengan kampung tu boleh tak aku bank in kat kau tolong belikan barang dapur dia, beli ni beli Milo, susu. Milo tak boleh sebut. Sebab dia tak taja camah kita. Tak apalah, tak apa. Macam beli Milo, beli susu, kita beli tepung, kita beli beras, kita suruh bagi sedekah kat dia. Itu salah satu cara. Nanti sehari sebelum Ramadan, bank in duit raya mak. Assalamualaikum mak, Alung dah bank in dah duit raya. Cepatnya kau bagi, belum raya lagi. Mak, bulan Ramadan, pahalanya lebih tau. Habis pagi raya dapat lain. Tu susah tu. Itu yang susah nak jawab. Jadi kau simpan sikit untuk pagi raya tau. Nanti dia tanya tau. Kan? Jadi, sedekah. Sedekah ni sedekah makan. Bagi dekat orang-orang susah, bagi. Ya? Itu sebabnya bila orang cakap pasal sedekah Afrika tadi, korban Afrika, dia cakap, Malaysia ramai lagi susah. Itu sebab kita kata dalam negara dan luar negara. Maknanya bila kita bagi, contohnya yang satu bahagian 390 tu, kita akan tarik RM10, RM20, tarik untuk bergantung pada berapa ramai yang masuk nanti, kita akan sumbang pula untuk korban, untuk asnaf di Malaysia. Itu memang berterusan lah, memang buat lah insyaAllah. Okay? Bagi nama je, lepas tu nanti dapat sijil, dapat apa, alhamdulillah lah. So, saya tengok proper lah. Saya memang tengok proper. Kemudian, menyegerakan berbuka puasa. Itu saya dah sebut tadi. Saling mengingatkan pada kebaikan. Tu. Contohnya, jangan tunggu jadi penceramah. Tak payah. Kita dengan IG, Assalamualaikum. Tadi saya dengar ceramah pada Samsul Bat. Yang ni saya nak share. 2 perkara. Apa dia cakap? Macam mana kalau kita nak masuk syurga? 3 perkara. Sayang Rasul. Kedua, kita kena sayang ahli keluarga Rasul. Dan ketiganya, kita baca Quran. Jadi kita share. Okay, tu je untuk hari ni. Assalamualaikum. Belas. Benda macam tu je. Ataupun ada ceramah-ceramah tu kita boleh copy link, share. Macam hari ni kan, kita ceramah live dekat kat mana? Facebook. Zoom dekat Zoom. Tu ada link dia keluar Facebook tak? Jadi maknanya kita boleh lah, kita boleh share, kita boleh kongsi dekat dengan orang lain. Macam contoh hari ni kan, kita tengok kita punya live hari ni.
Ui, alhamdulillah sekarang dekat 1,000 orang tengok live. Wah, ramainya. 311 komen. Oh. Assalamualaikum, saya daripada Australia. Ui. Daripada pejabat belia dan sukan daerah Jempol pun ada. Nampak? Jadi benda ni dikopi pula, dia share dekat orang lain. Jadi mana itulah. Jadi kita pun senang je, bukan susah pun, kongsikan kebaikan dengan orang lain. Masalah ni kadang kita fikir nak buat baik ni mesti macam ni, mesti sedekah sampai 50,000. Tak. Sebenarnya buat baik ni khairun nas anfa'uhum linnas, kan kita tak tahu. Kita kadang dekat pejabat kan, kawan-kawan kita, ya Allah macam mana nak buat, tak apa, buat sini file tu, tak apa, aku tahulah nak buat macam mana. Kita tolong dia. Rupanya nak siapkan, nak photostat tu dia, prosedur dia, kita tahu. Kalau kita biarkan dia kan, memang ke laut lah. Kan? Contoh. Jadi, mana kata buat kebaikan banyak-banyak. Saling ingatkan pada kebaikan. Kan? Kemudian apa lagi? Tarawih. Tarawih. Jangan tinggal tarawih. Kan? Ni tarawih dah mula dah kan? Bulan puasa ni, tarawih kan dapat bulan lain, tak dapat. Kan? Boleh ke? Saya mohon kepada Yang Bahagia Datuk supaya diusulkan kepada Parlimen. Yang pihak kami rasa seronok sangat tarawih tahun ni. Mohon lanjutkan sampai Syawal. Memang tak dapat kau cakap lah macam mana pun. Tak dapat nak tarawih Syawal dia kan. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, mana yang elok? Buat 8 ke, 10 ke 20? Sebab di Negeri Sembilan ada 10. Tarawih 10 rakaat. Di Negeri Sembilan bila tarawih 10 rakaat ni dia banyak istighfar di hujung solat. Okay? Kalau yang 20 kan, 20 ada salawat, ada bacaan dia. Jadi mana elok? Yang elok jawapannya yang elok buat. Itu yang elok. Kan? Lagi satu, jangan terkejar-kejar. Kadang-kadang, kau jangan, kau tahu tak, ada satu imam terbaik. Kat mana ada surau dia, dah lah 8. Laju pula tu. Pukul 9 dah siap tahlil, weh. Ya, siap tahlil. Laju betul. Dia kalau boleh nak cakap Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum makmum belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Woi. Power imam ni. Sebab dia dah dongar pasal imam terpower. Kita kena pergi situ weh. Malam ramai weh. Maknanya semua orang dah tahu ni. Cepat weh, kau tak sempat masuk. Zah masuk. Yang dia tak tahu, imam tu dah popular, dia dijemput pergi masjid lain. Yang tinggal imam lama. Terus nampak dengan soft. Allahu Akbar. Yang, betul ke ni suara weh? Dia cakap. Betul lah kau dah ramai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu senyap. Roh tu penganyat orang belakang. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang dia tadi kompom salah surau. Itu baru isyak. Belum tarawih ni lah. Dia nak balik ramai pula orang. Tak boleh. Tak apa. Relax je. Relax. Kadang-kadang aku tak mainlah surau ni. Aku pergi masjid. Kat masjid 20. Imam Arab Saudi tu. Sekali lepas 8 rakaat, dia witir sendiri kat belakang. Ada tak orang macam tu? Ada. Orang tu cerekeh. Adab ikut imam, ikut pada mula sampai habis. Itu adab. Macam kita nak ikut dia, ikutlah sampai habis. Ini separuh jalan tu bukan ikut. Tu numpang. Ini ikut betul-betul. Iya. Dia semayang ni relax-relax je. Kalau kita nak relax, sebelum bila imam dah naik, Allahu Akbar. Cik dia relax kan. Duduk lagi. Ni pandang. Satu soft tak bangun lagi ni.
You nak lambat kan? Tak adalah maksudnya relax. Allahu Akbar. Okeylah. Kan? Hari tu tahun lepas je tengok apa jadi. Baru tahu kan? Tahun lepas PKP, tak boleh pergi masjid macam. Baru dia tahu berapa helai sejadah ada kat rumah. 3 je kau. Itu je bang. Itu pun yang mana pack ke parlimen buat balik tu dia tu. Kan? Kan? Baru tahu. Lepas tu ada tu baru dia tahu. Barulah dia tahu yang banyak lagi surah dalam Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas. Tu yang surah ni baca kan. Lepas tu barulah dia, ramailah suami yang tak dapat tidur malam raya. Menangis. Menghayati teks khutbah nak dibacakan esok tu. Alhamdulillah. Kan? Jadi tarawih kemudian tadarus. Kemudian menahan marah, kontrol perasaan marah kita. Hidupkan 2/3 malam. Dan saya nak kongsi yang last kali. Pak Masud nampak tu saya faham lah. Muka-muka sebuah nanti tu saya faham. Satu lagi kalau dari segi Lailatul Qadar, ya, Al-Qadar. Dikatakan malam Al-Qadar ini sebab rugi tahun ni jangan lepaskan, Terutama 10 malam terakhir. Kita 10 malam terakhir tu yang paling payah. Malam pertama memang tak muek surau tu, tak peranjat tengok siapa orang ni, siapa muka tak pernah nampak semua tu. Tapi masuk malam kelima boleh. Malam pertama imam tak ada parking tu. Malam pertama imam tak ada parking. Imam datang lambat tak ada parking. Masuk malam kelima boleh. Tak kala lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar tu. Jadi 10 malam terakhir buat benda-benda baik. Lepas tu niatkan Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah. Niatkan Allah dapat pahala ibadah. Orang perempuan bangun sahur, happy je 10 malam terakhir. Ya Allah, aku masak ni kerana-Mu, ya Allah. Masak kerana-Mu, ya Allah. Kena malam tu Al-Qadar. Takkan tak kena 1 malam pun. 10 malam buat straight. Walaupun ada orang cakap, aku malam tadi kan Al-Qadar, aku jumpa dah. Memang confirm bukan malam tu. Mana ada orang cakap? Kalau orang nampak, dia tak cakap tau. Aku nampak pokok tu tumbang macam ni. Pokok tu di BKL ambil angket, kata tak? Kata tu apa? Memang kau nampak pati semalam. Kau berpondok. Mana jangan. Dan diamlah. Kalau orang tu dapat, dia tak cakap. Kan? Hidupkan 10 malam terakhir. Lepas itu satu cara yang paling mudah. Kan? Yang biasa saya anjurkan. Pergi order. Kalau kita rajin masak, kita masak lah. Order je makanan. Hantarlah kat balai polis. Hantar kat balai bomba. Malam tu hantar. Lepas ke 12 malam. Untuk bagi sahur kat orang. Itu konolah malam tu Al-Qadar mudah-mudahan. Bayangkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Umur kita pun tak sampai banyak tu kadang-kadang. Tetapi satu malam kita boleh settle. Dan dikatakan malam itu bermula daripada selepas kita berbuka tu. Masuk je maghrib sampailah sebelum subuh. So jangan kita sia-siakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ada soal jawab ke? Silakan. Ada soalan? Kalau tak nak tanya kat sini, dekat Facebook tu, dekat ruangan apa tu, boleh message, personal message boleh. Syamsul Amri Ismail Official SY. Ataupun dekat YouTube pun boleh tanya. Syamsul Debat TV SY. Subscribe tau dan tekan butang loceng. Iyo, ceramah kita yang malam ni pun akan ada keluar. Tak ada soalan Ada soalan Kalau tak ada soalan, kita tutup majlis. Jadi saya ni, ada. Orang yang sama ya. Silakan Zul. Bolehlah satu soalan tu, cukuplah. Okay. Masa mencuburi kita lah. Assalamualaikum. Bagi Ustaz Tuan Musi, terima kasih. Rakan-rakan sekalian, terima kasihlah atas ruang yang diberi. Jadi kalau tak tanya rasanya tak apa, kenalah. Kerana apa ni, setiap program yang dihostkan oleh ustaz-ustaz yang terkenal macam minggu lepas, PU Azman. Oh, Alhamdulillah. Dan ustaz ni pun jadi dua orang negeri sembilan. Jadi saya rasa kita kena ambil bahagian lah. Kerana bukannya senang kita nak menimba ilmu dari kedua-dua ahli panel walaupun jarang-jarang kita jemput. Saya nak ambil kesempatan sikit berkenaan dengan apa ni, program kita pada pagi ini Ustaz.
berkenaan dengan apa ni? Ya Ustaz kata tadi imaratkan bulan-bulan Ramadan. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya ingat tadi ialah kita dalam bulan Ramadan contohnya, kita menghidupkan Ramadan dengan begitu betul-betul lah orang kata sebulan tu dengan penuh taat, contohnya puasanya, tarawihnya. Tapi habis itu kita rasa apa yang amalan yang kita lakukan tu kita makin lama makin kurang. Begitu juga dengan Ustaz kata tadi, semasa kita Mekah, ibarat haji ke umrah, balik tu kadang-kadang pengalaman saya lah, semayang di Masjidil Haram contohnya, kita dah ada di hotel tu hotel Zamzam contohnya, di menara hotel Zamzam betul-betul di kawasan Masjidil Haram. Contohnya kawan saya, tak, kita dah ramai orang, saya tengok daripada bawah ni, dia kata tak perlulah kita turun bawah, kita ni dah di dalam Masjidil Haram pun nak turun je, maksudnya begitu sekali. Tapi apabila dah habis balik daripada umrah jemaah haji, kita tidak dapatlah benda-benda yang kita praktikkan tu, kita kembali pergi 5 waktu tu, time COVID kita tak boleh kata apalah. Time yang lepas kita balik tu tidak dapat dipraktikkan. Itu dengan Ramadan tadi. Jadi apakah halangannya itu? Maksudnya orang kata, ya bukanlah halangan, maksudnya kita dapat kesan lah. Kalau kita perhatikan, kalau benda ni satu tempat tu banyak yang pergi umrah, contohnya saya pergi, minta maaf saya boleh kasih. Kalau kita satu tempat tu yang pergi haji berapa orang dah pergi kan contohnya, kita mesti pastikan bahawa jemaah surau bertambahlah. Apa yang dipraktikkan di Mekah ataupun di surau Ramadan tu, tapi bilangannya tetap sama. Kalau umpama 10 orang 10 tahun yang lalu, 10 orang lah jemaah subuh contohnya, ibarat begitulah. Jadi apakah halangan ataupun sikap kita, maksudnya tidak dapat nak mempraktikkan atau istiqamah. Istilah istiqamah tu. Istiqamah tu dapat kita teruskan berterusan untuk mendapatkan kata kalau haji atau umrah yang mabrur. Contohnya begitu. Itu satu. Minta maaf. Okey. Jadi Ustaz, kalau di dalam Dewan Rakyat dia ada soalan satu tambahan tu Ustaz. Tak, tapi saya nampak dia orang memang dah biasa. Saya okey, silakan. Ini kena juga PU Azman dah bagi tanya begitu. Ustaz pun kena juga ni. Dua-dua orang Negeri Sembilan. Ustaz, minta maaf. Ini soal peribadi sikit boleh kan? Jadi Ustaz ni memang terkenal dengan nama debat tu. Jadi minta maaf, debat ni bagi saya minta maaf, kalau nak confirm ke perkataan debat tu, Ustaz kena ambil bahagian lah untuk menjadi calon mana-mana PRU. Ustaz minta maaf juga. Jadi maksudnya debat, kalau kita di mana perhimpunan, Ustaz hanya bercakap, itu perbahasan bukannya debat tu. Debat ni apabila kita cakap, orang tu bantah kita balik, bahas kita, baru debat. Jadi kalau Ustaz menjadi calon mana-mana don kata parlimen, barulah istilah debat tu confirm Ustaz. Minta maaf, terima kasih. Baik, Terima kasih. Dia soalan pendek, nak menyampaikan situ lah. Maghrib pun sampai. Soalan yang pertama. Nantilah dulu. Soalan yang pertama tentang macam mana nak istiqamah. Dia apa halangan? Halangan yang boleh ya, kita pergi sini tu tak, saya tak urai lah, tapi apa halangan? Rupanya memang disebutkan. Kan Nabi sendiri sebut, dia kata akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh pelbagai bangsa pada seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah makanan. Bila tanya kenapa? Sahabat tanya kenapa? Adakah sebab pada ketika itu orang Islam tak ramai? Malahan begitu ramai sekali orang Islam, tetapi umat Islam ni dilanda penyakit wahan. Kata penyakit wahan. Okey, penyakit wahan ni apa? Penyakit wahan ni adalah cinta dunia dan takut mati. Maknanya tu penyakit orang Islam. Kat Malaysia pun boleh nampak. Kita tak payah cakap lah. Kita tengok lah. Ini bukan cerita semua orang. Semua bidang. Baik dalam bidang pekerjaan. Ada orang macam tu. Dia gila dunia. Dia tak kira lantak lah. Dia sailang lah. Dia boleh burukkan kawan dia dekat bos tu, buruk lah. Yang penting dia dapat jawatan tu. Contoh. Macam dekat parlimen pun sama ya. Bukan orang kerja parlimen. Maksud saya, macam tak kisahlah, betul tak? Tak, itu realiti kita nampak kan. Memang susah nak jumpa orang yang apa. Ada mungkin ada. Tapi itulah pemata. Jadi Nabi kata tak ubah ibarat buih di lautan. Usik pecah. Keimanan kita macam tu level dia untuk akhir zaman ni. Tetapi
Halangan yang paling besar selain pada penjagaan cinta dunia dan takut mati ada dua. Bila nak buat baik mesti ada dua halangan. Sekarang ni dekat sini dekat dalam Ramadan, okey. Sebab apa? Sebab ada satu benda yang menghalang kita. Dan Nabi dan disebutkan dua halangan menghalang kita buat baik. Pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah keraguan. Hawa nafsu kita kena lawan dia. Nafsu kena lawan dia. Contoh, baru pakai nak pergi masjid. Bang, kata nak pergi masa malam ni. Ayolah. Tak pergi masjid, pergi masa malam. Pasal malam sebab nafsu nak pergi pasal malam tu lagi kuat. Ni simpan duit ni, ingat nak bagi 5,000 nak bagi untuk banner masjid. Kan, bagilah 5,000 ni. Baru nak bagi. Kau kata tu nak tukar sport rim. Tengok. Hawa nafsu dia nak sport rim ke tak nak bagi ni? Kalau ikut hawa nafsu dia akan tukar sport rim. Masjid Kendiana lain kali boleh bagi ayat dia. Nampak? Dan satu lagi keraguan. Keraguan ni adalah satu benda yang dia tak pasti. Semayang jemaah 27 kali ganda daripada semayang seorang. Semua orang tahu. Tapi kenapa tetap tak ramai? Sebab keraguan. Dia tak pasti. Sebab benda tak nampak. Tu yang kata tadi, dulu 10 orang. Sekarang 10 orang kan. Tapi alhamdulillah, sekarang semayang dah sampai belakang dah semenjak penyarakan ni. Kan? Tapi orangnya sama. Kan? Tapi makna kata nak bagi tahu keraguan ni nak settle dengan ilmu saja. Kita kena belajar banyak. Bila selalu datang kuliah ilmu, kita makin terbuka hati. Dan kena kuat semangat. Dan yang kedua tentang Samsul Debat, makna orang tak tahu sejarah saya. Kalau orang cakap, saya cakap seorang-seorang, please tolong tengok rekod saya dalam debat. Saya top rank best speaker Malaysia untuk debat diraja tahun 2001, 2002. Jadi kalau orang nak berhujah dengan aku ni, bukan orang lain. Itu sebab saya cakap benda praktikal. Ingat tak saya cakap dekat masa yang sekali yang dulu saya cakap lah. Kan? Ayat yang saya cakap, benda praktikal yang saya cakap. Benda tu yang betul cakap. Benda tu kena cakap. Bukannya pergi masuk dalam satu dewan cakap, tak ada kejawatan untuk saya, tak ada ke ni. Tak, bukan. Kita kena sebut benda matters pertaining to the issues. Kan? Saya tu sebab waktu saya jadi presiden alumni debat Malaysia dulu. Bila saya keluar. Dulu saya kerja kerajaan sama. Saya pengarah undang-undang. Tapi saya saya cuti tanpa gaji setahun. Masa tu saya tak nak orang tahu saya pengarah undang. Sebab saya tak nak orang telefon pejabat nak panggil saya ceramah. Sebab itu konflik. Kan saya tak nak. Bila saya balik kerja besok, orang tengok, boleh tak nak panggil dia ceramah? Minta maaf ya, pengarah dia tak bagi call ni. Kalau nak saya ceramah, tolong call number ni. Sebab tu bukan nombor pejabat. Sebab saya tak nak. Kena jaga benda tu sampai macam tu. Kan? Jadi, makna kata kalau bab hujah tu macam itulah. Saya pernah masuk pertandingan pidato Islam Hadari tahun 2006. Tempat ketiga daripada Johor 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah 77 markah. Dan saya masa tu alhamdulillah ada rezeki Johan 93 markah. So kita pada saya bab bercakap pengucapan awam insya-Allah saya boleh share. Tak ada masalah. Tu sebab untuk pengetahuan lepas saya berucap yang dulu saya berucap tu yang orang heboh tengok tu, setiap tahun saya diminta berucap tapi saya tak nak. Saya kata saya tak nak jadi juru cakap tiap-tiap tahun. Itu pun tak habis baik lagi saya kata. Kan? Dia kata, jadi simple je. Tapi memang kalau orang tanya kenapa nama saya Samsul Debat, salah satunya dia orang cakap sebab pencapaian. Tak, salah. Sebenarnya dulu memang saya berceramah, saya pakai nama NGO, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Tapi satu hari tu penganjur tu lupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama dia. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis penceramah malam ni Samsul Debat. Itu mula dia. Dan salah seorang yang dengan ceramah malam tu kebetulan CEO TV Al-Hijrah ada. Jadi dia mati-mati menyangkakan nama saya Samsul Al-Debati. Jadi nama tu melekat sampai hari ini. Itulah cerita. Jadi insya-Allah dan saya sampai sekarang masih aktif untuk mengajar budak-budak universiti dengan kawasan penuh bagaimana teknik berhujah, teknik debat dan sebagainya. Yang paling penting kali banyak baca. Kalau tidak kan kita berhujah tak kosong je. Kan? Tapi betul saya cakap sebenarnya ini benda-benda yang ilmu sebenarnya. Kan? Tapi saya tak adalah kata saya yang paling bagus. Mungkin masa tu tak ramai yang bagus-bagus kot. Mungkin hari ni lagi ramai yang bagus. Tak ada. Bukan, sebenarnya ilmu ni bukan kita bertanding, bukan nak menang. Tapi kita bertanding dalam debat, dalam pidato ke apa semua. Sebab kita nak menguji saja kemahiran yang kita ada. Itu aja. Kan? Itu saja. Saya terima kasih banyak dan cuma sedikit makluman. Dekat luar sana juga ada satu meja ajaib. Iaitu ada produk Samsul Debat. Antaranya minyak wangi. Ya, minyak wangi perfume. SD perfume. Siapa yang rasa-rasa nak beli memang wangi tu memang isteri saya dia bancuh sendiri. Memang dia bancuh sendiri, memang rare, bau dia kuat dan sedap, tahan lama dan dia ada satu tagline tak mandi pun wangi.
Itu merupakan lambang kebijaksanaan wanita. Sebab modal suami untung semua dia. Macam tu. Dan begitu juga satu lagi yang paling penting sekali, ni nak puasa, ada satu lagi produk, minta maaf saya tak bawa banyak, itu je ada sebab semalam habis banyak. Tapi mana yang tak ada, bagi nama lah kita akan post kemudian. Iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur madu, campur kurma. Saya dah minum lama dah, sampai sudah tak jumpa madu. Rasa ada. Yang faham, tak faham sudah kan. Dia susu kambing ni dia tak ada bau. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Kuala Lumpur. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Kemudian dia baik untuk orang gastrik, baik untuk orang yang GERD. Kalau dalam cawan, tolong bancuh pekat. Dia jangan air banyak sangat. Bancuh air panas, pekat, minum suam-suam. Kedua, baik untuk orang yang GERD. Baik untuk orang yang enzima, gatal kulit kepala semua. Jangan buat mandi tau, minum. Kemudian baik juga untuk orang yang siapa yang ada masalah pembuangan air besar, siapa masalah prostat, batu karang, bagi ni, insya-Allah. Dia tak ada campur. Saya pernah cuba campur dengan strawberry, memang sedap, tapi orang kecil manis tak tahan. Jadi untuk orang kecil manis, elok siapa sayang mak ayah dia, sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, memang cepat baik. InsyaAllah. Dan kemudian satu lagi untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tambah dan perginya, boleh minum ni. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah, cari dah tak ada. Tapi kalau minum, datang dia balik, rezeki. Tu dia. Kemudian untuk orang pregnant boleh ambil. Sebab apa? Pregnant untuk kalau baby kena jaundice sekarang ni, 90% lahir je kuning. Ni bukan promote, lebih kurang. Yang minyak wangi tadi, RM35 saja. Lelaki Danish, perempuan Aisyah. RM35 je sebetul. Dan ramai lelaki suka beli bahu Aisyah, ramai perempuan suka bahu Danish. Saya pun tak faham kenapa. Tapi memang dua-dua boleh pakai. Kemudian yang susu kambing, hari ni kita offer. Satu RM40, tapi siapa beli dua, kita offer RM90. Macam sama je Ustaz. Tak adalah, beli dua RM80. Beli dua RM80 hari ni. Hari ni saja. Kemudian tolong bagi nama. Siapa tak buat duit pun tak apa. Bagi je nama dulu untuk yang apa ni, yang korban ni. Bagi nama please. Sebab kita tak nak nanti you all kalau lewat, masalah kita tahun lepas 4 hari, sebab kita tutup 4 hari sebelum korban. Berlumba-lumba masa tu masuk, kita tak terlayan tau. Lepas tu takut tak sempat masuk. Jadi booking nama awal untuk tu. 391 bahagian, 1 ekor lembu 2730. 1 ekor unta 4080. 1 bahagian unta 580. 1 ekor kambing 580. Itu saja daripada saya. Saya mohon maaf, yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih, thank you, terima kasih. Yang nak tanya tu kan jumpa saya. Okay, alhamdulillah setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dekat hampir 2 jam kita gelak ketawa, tapi dalam gelak ketawa itu ada unsur-unsur ilmu yang kita dapat pelajari daripada yang Ustaz. Jadi majlis ini selagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz tadi di atas ceramah yang telah disampaikan. Jadi sebagai tanda terima kasih kepada penceramah kita itu Ustaz Syamsul Debat, majlis ingin menjemput Yang Berusaha Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia Puan Nur Hayati untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada Ustaz. Dengan itu saya menjemput Ustaz untuk menyampaikan, untuk menerima sedikit